Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuhairi bin Zainuddin, bernombor matrik 1916693, dan pada hari ini saya bersama kumpulan saya akan berkongsi sedikit tentang penulisan rencana. Baiklah. Dan kami telah pun mengambil sebuah rencana yang berjudul Bahasa Melayu Jangan Tunggu Nasi Jadi Bubur. Sebelum kita pergi kepada prinsip-prinsip tersebut, suka untuk saya menjelaskan terlebih dahulu apakah itu rencana. Rencana merupakan sebuah karangan yang mempunyai maklumat, ulasan, huraian dan juga penceritaan tentang sesuatu perkara yang kebiasaannya mempunyai fakta-fakta yang sebenar. Dan terdapat 4 prinsip utama dalam penulisan rencana, iaitu yang pertama ialah pemeraganan, kedua ialah penjelasan, ketiga ialah kesatuan dan keempat pula ialah kepautan. Kita akan pergi kepada prinsip yang pertama, iaitu pemeraganan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahda binti Jasmi, pemegang nombor matrik 2015138. Hari ini saya akan menerangkan satu aspek prinsip penulisan, iaitu pemerengganan. Pemerengganan membawa maksud kita menyusun setiap perkara yang ingin kita tulis melalui perenggan, bermula daripada perenggan pengenalan, kemudian perenggan isi, dan yang seterusnya ialah perenggan penutup. Pemerengganan ini penting agar ia akan memudahkan pembacaan para pembaca kerana setiap isi tersebut disusun dengan sistematik. Terdapat 5 bahagian perenggan. Yang pertama ialah pengenalan. Pengenalan adalah berfungsi untuk memperkenalkan serta menulis latar belakang tentang topik penulisan yang ingin kita tulis. Sebagai contoh, melalui rencana yang telah kami pilih, pengenalan tersebut bermula daripada lebih separuh abad sehinggalah ayat tesis yang telah dikemukakan oleh penulis, iaitu rencana 7 siri ini merungkai beberapa isu mengenai bahasa Melayu, sehingga bahasa Melayu tersebut ialah pengenalan. Yang kedua ialah isi. Isi adalah berfungsi untuk menekankan ayat topik serta huraian yang ingin diperjelaskan oleh penulis. Sebagai contoh, isi yang telah dikemukakan oleh penulis ialah berkaitan isu bahasa Melayu tersebut. Ialah yang pertama adalah berkaitan bahagian kegemilangan bahasa Melayu tersebut. Yang ketiga ialah penutup. Penutup adalah untuk kita merumuskan serta kita memberi harapan tentang keseluruhan perbincangan. Sebagai contoh, penulis telah mengemukakan penutup dan juga harapan beliau agar mata pelajaran sains dan juga matematik ditekankan dan diajar menggunakan bahasa Melayu. Yang keempat ialah transisi. Transisi adalah berfungsi untuk kita melihat perubahan antara satu perenggan kepada perenggan yang lain. Sebagai contoh, penulis menggunakan perkataan di samping untuk menunjukkan peralihan perenggan tersebut. Dan yang kelima ialah dialog. Dialog ialah menunjukkan perbualan yang berlaku, dan setiap perbualan tersebut haruslah ditulis dalam satu perenggan yang berbeza, dan perubahan dialog ataupun perubahan perbualan memerlukan perenggan yang baharu. Sebagai contoh, dialog iaitu bahasa Melayu wujud lebih sebagai bahasa pasar sehingga bahasa negara ialah dialog, dan dialog tersebut ditulis menggunakan pengikat kata. Penjelasan merupakan perenggan yang jelas, iaitu mudah difahami dan juga dibaca, iaitu di mana tidak memberi ruang untuk disalah tafsirkan oleh pembaca. Seterusnya, penjelasan juga menggunakan ayat yang tepat dan tidak melirik-lirik, iaitu ayat yang terlalu panjang di dalam penulisan. Penjelasan juga tidak bersifat samar-samar, kabur maupun terlalu umum. Melalui kerangka perenggan rencana yang telah saya kongsikan yang pertama ini, apa yang kita boleh lihat adalah penulisan rencana ini mempunyai makna penulisan idea yang terang, di mana penulis ingin memberitahu kepada pembaca bahawa bahasa Melayu sebenarnya wujud lebih daripada hanya sekadar menjadi bahasa pasar untuk keperluan hubungan sehari-hari. Perenggan ini amat mudah difahami kerana memberi makna penulisan idea yang terang, iaitu menunjukkan bahawa bahasa Melayu itu bukanlah hanya sekadar bahasa pasar sahaja. Penjelasan perenggan ini amat baik kerana penulis tidak memberi gambaran yang samar-samar ataupun kabur kepada pembaca. Jadi pembaca dengan mudah dapat mentafsir bahawa bahasa Melayu itu bukanlah hanya sekadar bahasa pasar.
Dalam perenggan ini juga, kejelasan penulis adalah tidak kabur di mana jelas penulis ini ingin menunjukkan sekiranya bahasa Melayu itu hanya menjadi bahasa pasar, tarafnya sama dengan bahasa orang asli ataupun bahasa kaum pribumi. Selain itu, saya juga kongsikan keratan perenggan yang seterusnya yang menunjukkan penulis juga menggunakan istilah yang konkret atau kita boleh katakan sebagai istilah yang kuat. Sebagai contohnya seperti air laut yang pasang surut. Penulis juga untuk memberikan gambaran kepada pembaca bahawa dasar penggunaan bahasa Melayu itu mengalami zaman jatuh dan naiknya juga. Walau bagaimanapun, apa yang kurang mengenai keratan perenggan ini adalah penulis menggunakan ayat yang melirik-lirik. Seperti yang kita telah pelajari dalam prinsip penulisan, ayat yang melirik-lirik akan menyebabkan sesebuah penulisan itu sukar untuk dibaca. Ini adalah kerana pembaca mungkin akan mudah merasa bosan dan tidak faham ketika membaca. Ayat yang lebih pendek akan kelihatan lebih jelas untuk pembaca memahami perenggan rencana tersebut. Yang ketiga ialah kesatuan. Kesatuan dalam penulisan rencana membawa maksud pemusatan idea yang berfokus kepada tajuk yang ingin ditulis. Hal ini penting kerana rencana merupakan sebuah penulisan yang mempunyai pelbagai maklumat, huraian, ulasan dan juga penceritaan. Maka ideanya perlulah berfokus kepada topik. Isi dan huraian dalam sebuah rencana juga perlulah tepat dengan topik yang ingin diulaskan. Ayat ataupun idea yang menyimpang sedikit akan mencacatkan lagi keseluruhan penceritaan ataupun penulisan rencana tersebut kerana ianya telah menjadi sebuah gangguan yang akan mengilurukan pembaca. Saya telah pun memberikan sedikit keratan daripada rencana tersebut. Kita dapat lihat isi dan juga huraiannya saling berkait kerana idea utama dalam perenggan tersebut ialah jauh berbeza dan penulis memberikan huraian serta contoh iaitu perbezaan di antara Malaysia dengan negara luar yang lain dan dengan menghuraikannya lagi dengan ringkas tetapi padat serta tepat supaya ia tidak melencong ataupun lari daripada topik asal iaitu jauh berbeza. Selain itu juga penyusunan isi yang sistematik mempengaruhi prinsip kesatuan dalam penulisan rencana. Penyusunan isi dan huraian yang rapi akan memberikan impak yang positif kepada penulisan rencana kerana memudahkan lagi sesebuah rencana itu untuk difahami dan secara tidak langsung akan menarik minat pembaca untuk menghabiskan keseluruhan pembacaan rencana tersebut. Kita dapat lihat dalam keratan rencana ini sekali lagi di mana penulis memberikan perbezaan di antara Malaysia dengan negara jiran terlebih dahulu seperti Indonesia. Dan selepas itu penulis memberikan perbezaan di antara Malaysia dengan negara luar yang lagi hebat dalam pemartabatannya, dalam pemartabatan bahasa ibunda di negara mereka. Penyusunan ini akan memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca tentang perbezaan yang jauh di antara negara Malaysia dengan negara jiran, apatah lagi dengan negara-negara luar yang mempunyai pengaruh yang kuat dalam pemartabatan bahasa ibunda ini. Assalamualaikum, saya Maisara Ismail, nombor metrik 20100084 dan saya akan teruskan dengan prinsip yang keempat dan terakhir iaitu kepautan. Apa itu kepautan? Ciri-ciri kepautan yang pertama ialah ayat yang bergerak lancar. Ini bermaksud ayat yang digunakan tersusun dengan baik daripada satu isi kemudian disambungkan dengan isi yang lain. Keadaannya tersusun. Ini menyebabkan pembaca dapat membaca penulisan tersebut dengan mudah tanpa perlu berhenti sejenak semata-mata untuk memahami ayat dan idea yang ingin disampaikan oleh penulis. Seterusnya, ciri yang kedua ialah penggunaan kata penghubung yang sesuai. Bila penulis menggunakan kata penghubung, sambungan dari satu ayat ke satu ayat yang lain akan menjadi lebih cantik dan ringkas. Contoh, ayat pertama, Aminah suka minum air kopi. Ayat yang kedua, Ali suka minum air kopi. Jadi bila diletakkan kata penghubung dan di situ, ayatnya menjadi lebih ringkas dan mudah difahami. Aminah dan Ali suka minum air kopi. Jadi penggunaan kata penghubung sangat penting dalam memastikan kepautan dalam penulisan. Ciri-ciri yang ketiga dan terakhir ialah penggunaan alat penghubung. Alat penghubung dan kata penghubung adalah dua perkara yang berbeza. Alat penghubung bermaksud penggunaan kata ganti diri, pengulangan perkataan dan sebagainya. Contoh, Cikgu Amir sedang mengajar. Dia mengajar subjek Bahasa Melayu. Jadi di sini wujudnya perkataan dia sebagai alat penghubung yang menggantikan nama Cikgu Amir. Ini akan menyebabkan pembaca lebih faham ayat seterusnya itu ditujukan kepada siapa dan berkenaan apa.
Dalam rencana yang kami pilih, penulis telah berjaya menerapkan prinsip penulisan yang keempat dalam penulisannya. Misalnya, dalam ayat yang saya pilih iaitu dan sebagai kuasa besar, Sriwijaya bukan sahaja menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pentadbiran, malah sebagai bahasa perdagangan dan juga bahasa pengajian agama pada masa itu. Penggunaan kata penghubung bukan sahaja dan malah menjadikan ayat ini lebih tersusun dan ringkas. Jadi, pembaca tidak perlu bersusah payah untuk menafsir atau memahami apa yang cuba disampaikan oleh penulis. Ini akan menarik minat pembaca untuk meneruskan pembacaan. Dan sebenarnya, terdapat banyak lagi unsur kepautan yang diterapkan dalam penulisan ini, yang mana hal ini menjadikan rencana ini sangat menarik untuk dibaca. Justru, mengapa keempat-empat prinsip penulisan ini sangat penting untuk diterapkan dalam sebuah penulisan? Hal ini kerana unit-unit yang terbentuk akan membantu dalam menyampaikan idea penulisan dengan lebih jelas kepada pembaca. Keempat-empat prinsip ini juga akan membantu pembaca untuk memahami penceritaan dengan lebih mudah. Dan yang paling penting, hal ini mampu menghasilkan sebuah karya penulisan yang mampu menarik minat ramai pihak. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Semoga perkongsian ini memberi manfaat dan informasi yang berguna. InsyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.